Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar pengurusan perniagaan. Pada hari ini kita akan sambung kuliah kita berkaitan bab 2 iaitu 2.1.3 Peranan dan kemahiran pengurusan. Peranan pengurusan. Definisi peranan ialah tindakan atau tingkah laku tertentu yang dijangka dipamerkan oleh seseorang pengurus. Tindakan seseorang pengurus ini adalah berbeza dengan mereka yang bukan pengurus. Sebagai contoh, pengurus atasan akan membuat tindakan merasmikan sesuatu majlis rasmi seperti pembukaan kedai baru. Seterusnya, ini adalah gambar rajah 10 peranan pengurus yang dibuat oleh Henry Mintzberg. Beliau membahagikan kepada 3 peranan utama, iaitu peranan sebagai penjalin hubungan perorangan, pembuat keputusan dan pemberi maklumat. Bagi penjalin hubungan perorangan, terbahagi kepada 3, iaitu sebagai tunggak atau figurehead, yang kedua sebagai pemimpin ataupun leader, yang ketiga penghubung ataupun liaison. Bagi pembuat keputusan, ia terbahagi kepada 4, iaitu usahawan ataupun entrepreneur, pengagih sumber ataupun resource allocator, perunding, negotiator dan juga menangani gangguan atau crisis handler. Bagi pemberi maklumat, pertama ialah pemantau atau monitor, penyebar, disseminator dan juga jurucakap atau spokesperson. Kita lihat yang pertama, peranan pengurus sebagai penjalin hubungan perorangan. Yang pertama adalah tunggak atau figurehead. Ia merujuk menjalankan tugas berbentuk simbolik atau upacara. Contoh, CEO menghadiri majlis, menyampaikan sijil dan juga memberi anugerah, ataupun pihak pengarah menandatangani dokumen rasmi perjanjian dengan syarikat pembekal. Yang kedua, sebagai pemimpin ataupun leader, iaitu pihak pengurus akan memberikan arahan, mengkoordinasi, memotivasi pekerja dalam melaksanakan kerja. Pemimpin akan memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan itu mematuhi apa yang telah dirancang. Sebagai contoh, CEO menggesa agar setiap pengurus cawangan dapat mencapai target jualan sebanyak 20 juta pada hujung tahun ini. Untuk itu, pihak pengurus akan menjadi pemimpin dengan sentiasa memberikan arahan, memberikan motivasi untuk memastikan supaya target jualan tersebut dapat dicapai. Seterusnya, yang ketiga sebagai pegawai penghubung atau liaison, iaitu mengekalkan hubungan jaringan ataupun networking sama ada di dalam atau di luar organisasi melalui email, panggilan telefon dan juga mesyuarat. Sebagai contoh, pengurusan sumber manusia sentiasa berunding dengan ketua kesatuan pekerja berkaitan ketidakpuashati pekerja berkaitan tuntutan kerja lebih masa atau berinteraksi dengan pelanggan, pembekal dan sebagainya. Kedua, pembuat keputusan. Yang pertama adalah sebagai usahawan atau sebagai entrepreneur, di mana pengurus akan berperanan sebagai perintis, pereka dan juga penggalak kepada perubahan inovasi. Sebagai contoh, CEO Samsung telah mengumumkan menghasilkan
peranti boleh lipat yang pertama dikomersialkan, iaitu Galaxy Fold yang mempunyai 6 kamera pada harga sekitar RM8,051. Seterusnya, yang kedua, menangani gangguan atau krisis handler. Pengurus akan membuat keputusan atau tindakan yang betul berkaitan krisis yang timbul di dalam organisasi supaya persekitaran organisasi yang bermasalah dapat diselesaikan. Sebagai contoh, pengurus sumber manusia akan berbincang dengan wakil kesatuan sekerja untuk menyelesaikan masalah berkaitan ketidakpuashati pekerja berkaitan masalah kenaikan gaji tahunan. Di sini, pengurus sumber manusia akan berbincang supaya masalah ini dapat diselesaikan. Yang mana sekiranya masalah ini tidak diselesaikan, ia akan mengganggu persekitaran di dalam organisasi. Contoh lain seperti pengurus pengeluaran. Beliau akan berbincang dengan pembekal berkaitan masalah bahan mentah yang tidak berkualiti. Dalam perbincangan tersebut, beliau akan berbincang bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, yang ketiga adalah pengagih sumber ataupun resource allocator. Di sini, pihak pengurus akan menetapkan bagaimana sumber organisasi yang terhad dapat diagih dan digunakan oleh semua ahli organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Kita maklum bahawa sumber organisasi seperti tenaga manusia ataupun tenaga kerja serta kewangan adalah terhad. Dengan ini, pihak pengurus akan membahagikan sumber-sumber tersebut kepada setiap ahli di dalam organisasi. Kebiasaannya, pengagihan itu dilakukan berdasarkan kepada keutamaan di dalam organisasi. Kita lihat contoh, pengurus Jabatan Kewangan memutuskan bahawa pengagihan sumber-sumber ini diberikan berdasarkan kepada keutamaan. Contoh, bagi Jabatan Pengeluaran diberi keutamaan untuk membeli mesin dan juga jentera yang baru. Manakala Jabatan Pemasaran akan diberikan peruntukan yang lebih rendah berdasarkan kepada keutamaan. Seterusnya, yang keempat adalah perunding atau sebagai negotiator. Pengurus akan mewakili organisasi di dalam perundingan yang melibatkan bidang kuasa. Pihak pengurus akan berunding, yang mana perundingan tersebut dilakukan bagi sesuatu perkara. Contohnya, pengurus Jabatan Jualan akan berunding dengan pengurus Jabatan Pengeluaran untuk membuat ramalan berkaitan kapasiti pengeluaran yang mampu dihasilkan oleh jabatan tersebut pada tahun hadapan. Peranan pengurus yang ketiga adalah sebagai pemberi maklumat. Di sini, ia dapat dibahagikan kepada yang pertama sebagai pemantau atau sebagai monitor. Pihak pengurus akan mencari dan menerima maklumat, kemudian mengimbas laporan berkala dan juga mengekalkan hubungan perorangan. Pemantau di sini bermaksud pihak pengurus akan sentiasa melihat perkembangan syarikat dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, Presiden syarikat akan sentiasa memantau gejala pandemik COVID-19 yang akan mempengaruhi perjalanan operasi organisasi. Ini penting supaya pihak pengurus dapat melihat perkembangan syarikat
pada masa akan datang. Yang kedua, sebagai penyebar maklumat atau disseminator. Pihak pengurus akan menyebarkan maklumat yang penting yang diperolehi sama ada dari dalam ataupun luar organisasi kepada ahli organisasi. Sama ada penyebaran maklumat itu dilakukan melalui memo ataupun laporan ataupun panggilan telefon. Contohnya, penyelia jualan akan memberikan maklumat berkaitan laporan jualan bulanan kepada pengurus jabatan jualan setiap bulan. Okay. Seterusnya, ketiga, sebagai jurucakap atau spokesperson. Pihak pengurus akan mewakili unit atau jabatan untuk memberikan maklumat yang jelas kepada pihak pengurusan atasan dalam organisasi atau berkomunikasi dengan individu atau kesatuan pekerja di luar organisasi. Sebagai contoh, pegawai perhubungan awam berucap dalam sidang media berkaitan isu produk yang perlu ditarik balik dari pasaran. Seterusnya, kita lihat kepada B, kepentingan kemahiran dalam pengurusan. Seseorang pengurus perlu mempunyai 3 kemahiran utama, iaitu kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan dan kemahiran teknikal. Kepentingan yang pertama ialah pembuat keputusan yang berkesan. Seorang pengurus akan dapat mengenal pasti masalah dan membuat keputusan yang tepat bagi sesuatu situasi yang penting. Sebagai contoh, pengurus atasan perlu mempunyai kemahiran konseptual. Dengan kemahiran tersebut, segala keputusan yang dilakukan itu akan lebih berkesan. Yang kedua, mewujudkan penyelarasan organisasi. Seorang pengurus dengan mempunyai kemahiran di dalam konseptual dan juga kemahiran kemanusiaan dan juga kemahiran teknikal, pengurus dapat menyelaras kerja di dalam organisasi dengan lebih baik dan berkesan supaya dapat mengelakkan sebarang pertindihan tugas serta pengurus dapat mengurus dengan berkesan. Kepentingan yang ketiga ialah kebolehan bertindak dengan cepat. Pengurus yang berkemahiran akan dapat mengetahui dan menyelesaikan semua masalah dengan cekap dan berkesan. Kepentingan yang keempat, pengurusan hubungan dengan pekerja dan membangunkan sumber manusia. Pengurus yang berkemahiran akan dapat mengenal pasti prestasi pekerja yang kurang baik dan akan memastikan ianya tidak akan menjejaskan pencapaian organisasi. Pengurus akan sentiasa memberikan motivasi, dorongan kepada pekerja agar terus meningkatkan prestasi kerja seperti yang diperlukan oleh organisasi. Seterusnya, kepentingan yang kelima, membolehkan pengurus mengenal pasti dan mengambil peluang yang wujud sama ada di dalam atau di luar organisasi. Pengurus yang berkemahiran akan cuba meneroka peluang yang ada di sekelilingnya dan menukarkannya kepada keberhasilan bagi organisasi. Seseorang pengurus perlu bijak dari segi mengenal pasti peluang-peluang yang ada. Sama ada peluang tersebut di dalam organisasi atau di luar organisasi. Seterusnya, kita lihat kepada kemahiran di dalam pengurusan. Ada 3 kemahiran yang diperlukan oleh seseorang pengurus,
iaitu kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan, dan kemahiran teknikal. Seterusnya, kemahiran pengurusan. Terdapat 3 kemahiran di dalam pengurusan, iaitu kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan, dan kemahiran teknikal. Kita akan lihat apakah yang dikenali sebagai kemahiran konseptual, iaitu kemahiran yang digunakan untuk berfikir, mengkonseptualisasi ataupun mewujudkan sesuatu yang abstrak dan situasi yang kompleks. Di sini, pihak pengurus perlu mempunyai kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan mengintegrasikan hubungan antara bahagian-bahagian di dalam organisasi. Maksudnya di sini, seorang pengurus boleh melihat apakah kesan yang akan berlaku apabila perubahan dilakukan pada sesuatu jabatan ataupun unit. Kemudian, kemahiran ini melibatkan proses perancangan dan pengurusan yang strategik untuk mencapai matlamat organisasi. Kemahiran ini melibatkan pembuatan keputusan yang kompleks yang melibatkan kesan jangka panjang. Seterusnya ialah kemahiran kemanusiaan, iaitu seseorang pengurus perlu mempunyai kemahiran ataupun kebolehan untuk bekerja dengan baik bersama dengan orang lain sama ada secara individu atau berkumpulan. Kemahiran ini membolehkan pengurus menjadi seorang pemimpin, memberikan motivasi dan juga menguruskan konflik serta mempengaruhi individu dengan memahami perasaan ataupun tingkah laku dan juga sikap individu lain. Kebolehan berkomunikasi dengan pelbagai golongan manusia atau masyarakat seperti bertemu dengan pelbagai jenis pelanggan, bermesyuarat dengan pegawai atasan, berbincang dan berhubung dengan pekerja. Okey, sebagai contoh, pengurus sumber manusia perlu berusaha untuk menangani masalah prestasi pekerja, membekalkan maklum balas prestasi pekerja kepada para pekerja, memberikan motivasi kepada pekerja dan mengawal aktiviti yang membabitkan pengurusan prestasi pekerja. Seterusnya, yang ketiga adalah kemahiran teknikal, iaitu kemahiran berkaitan dengan pengetahuan berkaitan pekerjaan dan teknik yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan cekap. Kebolehan ini membolehkan pengurus mengaplikasi kaedah, prosedur dan teknik dalam bidang tertentu. Kemahiran ini melibatkan kaitan yang rapat dengan aktiviti harian organisasi. Seterusnya, kita akan lihat hubung kait di antara kemahiran pengurusan dengan peringkat pengurusan. Berdasarkan jadual di sini, kita dapat lihat terdapat 3 kemahiran yang diperlukan oleh seorang pengurus, iaitu kemahiran konseptual, kemahiran kemanusiaan dan kemahiran teknikal. Dan terdapat 3 peringkat pengurusan, iaitu pengurusan bawahan, pengurusan pertengahan dan pengurusan atasan. Bagi kemahiran konseptual, kemahiran ini sangat penting bagi pengurusan atasan dan ia menjadi penting kepada pengurus pertengahan dan tidak penting bagi pengurus bawahan. Bagi kemahiran konseptual, ianya penting kepada ketiga-tiga tahap pengurusan. Manakala bagi kemahiran teknikal, ia sangat penting kepada pengurus bawahan dan tidak penting kepada pengurus atasan.
Seterusnya, kita akan lihat hubung kait di antara kemahiran pengurusan dengan peringkat pengurusan. Berdasarkan kepada gambar rajah di sini, kita dapat lihat pengurus atasan perlu mempunyai semua kemahiran. Namun, kemahiran yang dititikberatkan atau yang ditekankan adalah kemahiran konseptual. Bagi pengurus pertengahan, perlu mempunyai kesemua kemahiran tersebut. Manakala, bagi pengurus bawahan, perlu mempunyai ketiga-tiga kemahiran, namun kemahiran yang ditekankan ataupun yang dititikberatkan adalah kemahiran teknikal.